Okey. So sekarang yang tadi kita kalau sempat buatlah salin lah satu contoh. Yang ni kita latihkan diri 7.1C. Latihkan diri 7.1C. Okey. Kita ada dua bentuk graf dah sebelum ni yang kita belajar. Bentuk graf histogram dan poligon yang kita belajar sebelum ni. Okey, sekarang kita ada satu lagi bentuk graf iaitu bentuk ogive. Nama dia apa kelas kita nak bina sekarang? Ogive. Okey, jadual kekerapan di sebelah menunjukkan markah bagi 100 orang murid dalam satu peperiksaan. Markah untuk 100 orang murid. Soalan A, bina satu ogive untuk mewakili data tersebut. Untuk buat ogive, kita kena tahu sempadan atas. Okey. Siapa tahu macam mana nak cari sempadan atas? First. 71 sini muka surat berapa buku teks? Buku surat 210. Kalau nak tengok buku teks muka surat 210. Tadi kita ada belajar sempadan atas. Okey, sempadan atas berapa untuk yang pertama ni? Siapa boleh jawab? 20? Perpuluhan? Betul. Itu sempadan atas. 20.5 ni sebelum masuk 21, kan? 20.5 itulah sempadan atas. Sempadan atas ni kita memang kena letak perpuluhan 5. Desmond. 20.5. Okey, sebelum masuk 21 kan? 20.5, 21 lepas tu sempadan dia. Jangan letak 20.7, 20.5 Okey, seterusnya yang ni pula atas dia 30. Kita nak tulis apa sempadan atas dia? 30. Teruskan. Lisa? 40.5, 50.5, 60.5, 70.5, 80.5, 90.5. Ya, kita kena ambil atas ni 0.5 sahaja. Okey, settle untuk sempadan atas. Mesti betul semua baru dapat satu markah sempadan atas. Okey, sekarang kita layan kekerapan longgokan pula. Bilangan murid ni menunjukkan kekerapan. Kita belajar tadi bilangan tu adalah kekerapan dia. Apa maksud kekerapan longgokan? Longgok demi longgok, bertambah demi tambah longgok. Kekerapan longgokan kata asal dia kekerapan. Macam mana nak longgok? Mula-mula berapa ni? 2. 2 tambah 13. Kita nak longgok sekarang. Kita nak longgok macam durian tu longgok. 2 tambah 13? 15. Longgok lagi. Jom kita longgok lagi dengan ni. 15 tambah 25. Kita melonggok demi longgok. 40. Last mesti 100. Sebab ada berapa orang ni? 100 orang. Okey. Longgok lagi. 40 tambah 25. Okey, betul. 65 tambah 19. 84 tambah 10. 94. Tambah 4. 98. Tambah 100. Cantik. Nampak tak kita dapat 100 orang murid ni? Dapat. Itulah kekerapan longgokan. Mula-mula kita mula dengan 2. Longgok dengan 13, 15. Longgok lagi dengan 25, dapat 40. Itu kita kena faham apa maksud kekerapan longgokan. Sempadan atas dah faham sempadan atas? Sempadan. Faham. Sebelum masuk nombor seterusnya, apa sempadan dia? 20 dengan 21. 20.5 sempadan atas. Boleh? Boleh ke? Okey, ogive ni bentuk dia macam ni. Bentuk S. Okey. Bawah ni kita plot sempadan atas. Atas ni kita plot kekerapan longgokan.
Sebab tu kita kena cari kekerapan longgokan. Bentuk dia adalah bentuk S. Macam tu. Bentuk S. Licin, mesti licin. Okey, tapi kalau kita punya kekerapan longgok mula-mula 2, graf kita tergantung. Kita nak graf kita tu ke kosong. Ke bawah, sambung ke bawah. Okey. Mesti ada kosong. Maksudnya kita kena ambil kekerapan longgok yang kosong punya. So kita kena tambah kekerapan longgok kosong kat atas ni. Lepas tu sebelum 11. Berapa kita nak buat sempadan atas dia? Sebelum nombor 11. 10. 5. 10.5. 5. Kita dah nampak dah 20.5, 30.5. Oi, nampaklah selang kelas dia 10, 10. Sebelum 20, 10.5. Boleh? Boleh go. Okay, good. Now kita nak buat OGIF tu. Kita nak buat graf OGIF tu. Kalau awak dah ketar graf, awak boleh terus mula. Okay, nak buat graf ni. OGIF. Okay. Tu untuk sepadan atas. Lepas tu lukis pula yang untuk ni. Okay. Ni nama apa kelas bawah ni? Sempadan. OGIF mesti apa kat bawah ni? Sempadan apa? Pada atas. Mesti tahulah yang ni sepadan atas. Untuk paksi mencancang? Kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. Dua tu. Okey, sekarang salin sempadan atas dulu. Okey, graf cikgu ni macam tak muat, cikgu kena mula sini. 10.5. Seterusnya, salin je. Sempadan atas punya yang ni. 20.5. Sepadan atas kita salin je. Sebab dia dah memang jarak dia cantik. 10-10. Sepadan atas titik tengah dia punya tu cantik. Kekerapan longgokan kena ada skala dia. Kita nak buat skala berapa. Okey, yang ni dah cantik lah. 10.5, 20.5, 30.5. Salin 40.5. Tak payah buat skala sendiri. 10-20. Salah. Tak boleh. Kita kena ambil sepadan atas. 50.5, 60.5, 70.5, 80.5, 90.5. Cikgu ambil ujung ke ujung sebab ni je graf cikgu yang ada. Tak tahu graf sebenar ada lebih lagi ke? Patutnya kita mula sini. Ni. Jangan mula ujung ni sangat. Sebab sini kosong sebenarnya. Cikgu tak cukup graf ni, cikgu ambil sini 10.5. Okay, graf. First kita plot titik. Mula-mula kosong kan? Itulah kosong. Sabar. Sebelum plot titik tu kena ada skala dulu sini. Nak guna skala berapa kat tepi ni? Untuk dapatkan 100. Kalau graf awak tu 10. panjang, awak boleh buat skala 10-10 kan? 10. 10-20 sampai 100 muat kan? Muat. Kan? Tapi cikgu sebab cikgu ambil sebab cikgu nak graf cikgu ni besar untuk paparan awak, so saya buat 20 lah. Awak kalau awak rasa muat, awak buat 10-10 lagi senang nak plot titik. 20-40 ni susah sikit sebab satu garis mewakili 2 sebab skala dia 20-20. 80, 100. Cikgu punya graf pendek, sebab tu cikgu ambil skala 20 ni. Awak dalam graf awak buat 10-10 lagi senang. Nak plot kat mana 2, 3 kan dia satu kotak. Senang. Okay, so 10.5 lawan dia berapa tadi? Kosong Ni kan? Ni kan kosong kan? 20.5 dengan 2. Okay, 2 kat mana? 2 kat sini saja kalau untuk graf cikgu ni. Sebab tengah-tengah ni 10 kan? Okay. So satu kotak ni 2, 4, 6, 8, 10. Sebab itulah satu kotak mewakili 2. Okay, kalau korang buat 10 senang nak kira. 2 kotak. Betul tak? Lagi selamat kan?
Sebab dia tak cakap skala. Kalau dia kata gunakan skala 2 cm kepada 10, cikgu kena ikut lah. Cikgu kena buat 10, 20. Tapi dia tak cakap, kita boleh buat skala kita sendiri. Okey, 30.5 kawan dia 15 Okey, terus plot dekat graf dekat mana 15. Kalau 10 kat situ, 15 kat tengah-tengah ni. Sebab 12, 14, 15. Tengah-tengah. Kalau kita naik sikit dekat garis 16, 18, 20. Okey. 15, 40. 40 kat sini. Kita ambil kekerapan longgokan. 40. Okey, 65. 65 di mana 65? 65 sebab 70 kat sini. 65 tengah-tengah ni. Tengah-tengah 65. 84, 82, 84. Dua kotak lah naik. 82, 84. Okey, 94, 90 kat tengah-tengah ni. 90, 92, 94. Kenapa duduk ke situ? 90, 92, 94 kat sini. 94, 96, 98, 100. Okey, 94 situ. 98 atas sikit. Ni. 98. Betul-betul peluk titik. Jangan guna ni. Tak selamat. Sebab kalau kita guna ni kadang-kadang tak terkena di garis yang kita nak. Dia lari sikit dah salah. So pemeriksa banyak cakap guna titik. Plot dengan titik dot-dot ni. Tarik lalat ni. Kalau kita buat pangkah mungkin terlari sikit. Okey, 98 dah last kali 100. So kekerapan terkumpul dia adalah 100 So pemakahan dia dah 3 markah macam tu. Awak buat skala 20-40 ni dengan kat bawah dia sempadan atas yang betul daripada 10.5 sehingga 90.5 dapat 1 markah untuk untuk paksi. Markah kedua dia akan tengok semua titik. 0, 2, 15, 40, 65, 84, 94, 98, 100. Awak dapat 2 markah lagi. Dah 3 markah. Markah keempat, awak punya ogif mesti bentuk S dan licin. Tak boleh ada sekat-sekat. Awak semua budak seni, insyaAllah tangan okey. Cuba sambung awak punya. Cikgu punya dah tak jadi seni. Lengkung. Mesti buat lengkung yang licin. Cikgu dah duduk dah. Apa buat warna merah? Warna hijau. Kelas boleh kan cikgu terang ni? Tengah buat graf masing-masing kalau boleh kena ada kertas graf Tolong cari kertas graf dekat kedai dalam RM2 ada kot yang nipis punya je. Jangan beli banyak-banyak terus lah. Beli sikit-sikit tu. Cikgu dedor juga ni. Korang janganlah nampak sambungan. Korang kena sekali buat je sebenarnya. Ni, cikgu nampak sambung ni. Okey. Kalau kira cikgu tak dapat markah penuh sebab cikgu punya ni macam ni. Ada sambungan macam tu. So N kosong kalau cikgu lah. Kalau anda sambung straight dengan licin tanpa tersekat-sekat dapat 1 markah. Tapi macam cikgu ni okey dah sebab ada bentuk S. Dah ada bentuk S ni. Dah ada bentuk licin macam tu. Cuma ada yang tak kemas. Ada yang tersekat-sekat. Okey. Boleh kelas? Kelas? Boleh. Ogif? Boleh lukis ogif? Boleh. Okey. So dah lukis ogif dah markah 6 dah kita. Mungkin markah kat sini untuk sepadan atas 1 markah, kekerapan longgok 1 markah. Ataupun 2 markah.
So graf 4 markah, jadual 2 markah dan 6 markah. Ni masa KBSM dululah. Pemakahan dia macam tu. Boleh? Boleh ke? Okay. So cikgu share dekat group. Okay, so yang belum siap tu nanti cantikkan. Cikgu nak awak beli kertas graf yang tak ada kertas graf. Okay, kita boleh teruskan. Tadi kita dah belajar bentuk taburan, macam mana nak tafsir dan apa tadi, banding kan, bentuk taburan. Yang kedua kita belajar lukis apa tadi? Kita belajar bina apa ni? Bina apa? Kita dah lukis apa? Kelas? Oh, kita dah lukis ogif. Nak lukis ogif kena ada apa? Serapan longgokan. Dan? Simpanan atas. Simpanan atas. Kena ada dua tu. Okay, so dah lukis ogif. Dah boleh lukis ogif. Ada dua tu dah boleh lukis ogif. Mengikut skala yang itulah, skala yang betul lah. Okay. Dah siap lukis ogif, kita nak buat soalan B ni. Nak buat soalan B dengan menggunakan ogif yang dibina, tentukan kuartil pertama, median, kuartil ketiga. Okay, cikgu tak guna kat sini. Cikgu guna kat sebelah. Sebab serabut lah banyak tu kan. Okay, sekarang kita nak masuk kepada dia punya serakan dekat graf tu. Apa yang boleh diambil, boleh ditafsirkan dekat graf tu. Apa ni kelas? Kuartil pertama, median, kuartil ketiga. Daripada ogif sekarang Ni daripada ogif. Okay. So kuartil ni macam sukuan. Kuartil ni kita boleh belah 4. Sukuan pertama 1/4. Sukuan kedua 2/4. Sukuan ketiga 3/4. Sukuan keempat 4/4. 4/4. 1/4 ni untuk boleh. Minum. 1/4 ini kita panggil kuartil 1. Q tu sebab bahasa Inggeris. Kuartil dia tulis Q. Kuartil 1, 1/4. 1/4 daripada semua budak. Kalau budak 100, 1/4 daripada 100 orang. Darab 100. Okey, 2/4 ni kuartil berapa? Kuartil 2. 3/4 kuartil berapa? Kuartil 3. Kalau ditanya kuartil 3, kita kena buat 3/4 darab, kalau pelajar ada 100, darab 100 orang. Darab dengan jumlah kekerapan dia. Kalau yang ni 2/4 darab, kalau jumlah kekerapan dia 60, darab 60. Boleh kelas? Boleh ke? Okey. Kuartil 2 ni dikenali sebagai median juga. Terima kasih respon-respon cikgu ni. Cikgu harap ramai orang respon ni. So apabila awak respon, awak faham sebenarnya. Awak lebih faham nanti. Okey. So kuartil 2 ni kita panggil apa kelas? Median juga. Median tu tengah. Data tengah dia. Tengah dia. Kita belah tengah. Median 2/4 kan, kalau kita kecilkan kan, kalau kita tekan kalkulator 2/4 tu sama dengan 1/2, separuh. Itu nama dia median. Okey, sekarang kita nak kira kuartil pertama. Okey, kuartil pertama ni sukuan pertama 1/4. Graf tu untuk kuartil kita belah berapa kelas? 4. Sebab tu 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 tak ada lah, penuh. 100 punya, tak ada masalah kalau 4/4. So kita ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. 1/4, 2/4, 3/4. Okay, sekarang soalan pertama, kuartil pertama dulu. Okay, soalan pertama, kuartil 1 ataupun nama dia Q1, kuartil 1. Kuartil 1 macam mana kira? 1/4.
darab berapa pelajar jumlah semuanya? 100. Darab N. Dia sebenarnya 1/4 darab N. N tu jumlah kekerapan. Jumlah orang yang ada. Jumlah data yang ada. 1/4 darab 1 berapa? Kan kalkulator. 25. Okey, dapat 25. Thank you Aina respon. Bagi ramai sikit. Lisa, Aina, Dasman lagi. Siapa lagi respon? Respon je. 25 kat mana ya? Sini 30 kan? 25 tengah-tengah kita kena ambil, jangan ambil 24, jangan ambil 26. 25 tengah-tengah ni. Okey, cara dia pergi ke OGIF kita, graf OGIF kita, sampai betul-betul ke OGIF, belok baca nilai dia. Ini nilai jawapan dia. Kita kena tengok dekat sepadan atas ni. Nilai dia kita kena lihat sepadan atas. Berapa jawapan dia? Kalau kat sini 30.5, kat sini 40.5. Berapa tu tengah-tengah tu? 35 buat 5. Cantik. Dah semua dah macam Alisa dah. 35.5. Baguslah anda memang fokus. Cikgu tak tahu macam mana nak fokus dengan handset. Handset kan kita tengok gitu. Cikgu cuba juga macam Google Meet dengan official sekolah kan. Aku tak nak tengok laptop, aku nak tengok kat handset macam mana pelajar besarkan untuk tengok kan. Oh bagus lah, siapa boleh fokus ni memang bagus lah. Memang cikgu puji anda memang nakkan satu kejayaan, bagus. Teruskan, anda kena teruskan. Sebab kita tak ada cara lain, tengok sampai bab 7 dah kita sekarang kan. Tak ada cara lain, kita nak ulang balik boleh tapi dengan soalan dah lepas ni, cikgu tak terang detail macam ni dah lah. Okey, nombor 1 35.5, cantik. Jawapan nombor 1 kita dah dapat kuartil pertama. Boleh kelas? Boleh go. Okay, good sangat. Good. Good Desmond, good. Okay, yang lain pun good. Yang ada kat sini sangat bagus. Okay, median. Median bersamaan kuartil 2 kan? Okay, macam mana nak kira kuartil 2? Berapa per 4? 2/4. Cantik. Lisa, 2/4 darab berapa jumlah kekerapan dia? Berapa semua kekerapan paling longgok ni? Jumlah kekerapan dia berapa? Kita darab 100. Memang kita darab jumlah kekerapan dia. Yang paling banyak, yang paling terlonggok tu. 100 jumlah kekerapan. 2/4 darab 100 seberapakah? 50. 50. Okay, now we get 50. Kita rujuk kepada OGIF kita. Kita ambil 50 kat sini. Sampai ke graf, kita belok baca nilai dia. Jangan tinggal 50 macam tu. Kena baca nilai. Berapa nilai dia? Sebelum 45 tu. 44 tak? Kan? Betul tak? 44.5. Betul. Okay. Kalau sini 45 tengah-tengah. Desmond cakap 35 tadi kan. Ni 45 kat tengah-tengah. So kita ambil 44.5 lah. Okay, cantik. Okay, so jawapan dia sebenarnya plus minus. Kadang-kadang awak jawab 44 dah betul. Awak jawab 45 pun dah betul. Sebab dia ambil plus minus dengan jawapan sebenar. Okay. Bacaan graf macam tu. Okay, yang ketiga. Kuartil 2 ataupun median kita sudah selesai. Sekarang kita nak kuartil 3. Okay, macam mana nak cari kuartil 3? Ataupun Q3 apa? Nak buat macam mana? 34 darab 100. Cantik. Guna kalkulator. Apa? 75. 75. Kita tengok OGIF kita berapa nilai dia. 70 kat sini, 75 kena ambil betul-betul tengah sebab skala dia 2-2 tu. 75 pergi ke graf. Betul-betul jangan terlebih sikit, jangan. Betul-betul sampai graf lepas tu belok. Sebab tu graf ni penting kita buat lengkung cantik. Lengkung S macam ni. Kalau kita buat gede-gede, nilai kita lari. Kalau lari jauh dia tak terima jawapan kita. Okey, berapa jawapan dia? 55.5.
Yes. Cantik. Boleh? Untuk kuartil boleh kelas? Boleh. Boleh ulang tak apa yang kita belajar sebelum ni dan yang ni? Okey. Okey, yang pertama kita belajar tentang apa? Oh, yang taburan tadi kita dah lepas yang Ogif ni. Ogif. Ogif ni kena plot apa lawan apa? Kegerapan longgokan dengan sempadan atas. Cantik Lisa. Kalau boleh gila-gila orang lain pula jawab. Okey, macam mana nak lari nak cari sepada atas? Macam mana nak kira sempadan atas? Ada orang jawab, boleh jawab? 5.5. Cantik. Ambil atas ni, had atas ni tambah 0.5 je, 20.5. 30.5. Cantik sepada atas. Macam mana nak cari kekerapan longgokan? Tambah 2. 2 tambah berapa? 13. 13 longgok. Lepas kita dah tambah, kita tambah lagi kan? Longgok demi longgok. Boleh nampak? Sampai 100. Kalau pelajar ada 100, sampai 100 lah longgok dia. Boleh? Boleh. Nak lukis graf tu boleh Okey, itu KK pertama kita lah hari ni. Cara nak bina Ogif. Cara nak bina Ogif dah boleh. Okey, yang kedua kita ada KK2 iaitu kita nak cari apa ni? Kuartil. Kuartil ada berapa? Kita boleh bahagi berapa kuartil? 4. Kita bahagi 4. Kalau nak cari kuartil 1, berapa macam mana pengiraan dia? Kuartil 1. 1/4 darab N. Darab N. N tu jumlah kekerapan yang ada. Tak semestinya 100 Yang ni sebab data dia ada 100 orang murid. Sebab tu kita darab 100. Okey, apabila kita dah darab, bukan jawapan dia lagi. Kita ambil 25 ni, kita tengok dekat mana? Dekat Ogif kan? Tengok dekat Ogif, tengok graf, kita baca nilai dia. Itu jawapan untuk kuartil. Boleh? Okey, kuartil 2 dikenali sebagai? Median. Macam mana nak kira kuartil 2? 24. Cantik. Kuartil 3? 34. 24. Cantik. Boleh? Boleh. Cikgu tengok cikgu kena pemantauan hari tu. Untuk pemantauan form 1 hari tu kena. Cikgu tengok masa pemantauan tu best juga kalau asyik ulang KK. Maksudnya apa yang telah berjaya ni? Apa telah berjaya? Maksudnya pelajar tak lost lah. Daripada awal dia belajar apa sehingga last. Betul tak kelas? Betul. So kita akan ulang-ulang. Okay. So apa yang kita nak belajar dekat KK3 sekarang? Sekejap, kita pukul apa dah sekarang? Galik-galik aku 12.6 minit. Mungkin sampai ni lah last kita, persentil ni. Tak boleh banyak-banyak kat. Tadi dah pun taburan. So persentil sampai persentil. Okay. Okay, jadi kita dah belajar bina Ogif. Kita dah tahu macam mana nak kira kuartil. Kuartil ni bahagi 4 sukuan lah. Per 4 semuanya. Okay, sekarang persentil. Okay. Persentil ni dekat perkataan percentage. Percentage apa? Bahasa Inggeris. Peratus kan? Tak, percentage tu peratus. Tak tahu. Alah, dah semua kata ada bahasa Inggeris. Adik angkat Cikgu Saniah kan ni? Bukan Bukan. Bukan adik angkat, bukan anak angkat. Adik sebenar Bukan Oh tak, bukan. Okey. Jadual kekerapan tak kelakar. Okey, jadual kekerapan di bawah menunjukkan panjang tapak kaki. Sekarang dia ukur panjang tapak kaki. Tak ada kerja nak ukur panjang tapak kaki. Berapa orang murid? 40 orang murid kan? Okey, soalan pertama dia suruh bina apa kelas? Bina Ogif kan?
Okey, mula-mula sebelum kita nak kira kuartil, nak kira persentil tu, mesti dia suruh bina OGIF dulu. Nak bina OGIF, kita ada 6 markah. Markah pertama kita kena buat jadual dulu. Kita kena tambah jadual. Dalam periksa kadang-kadang dia dah bagi dah ni jadual tu apa yang kita perlu isi. Ni cikgu tambah lah. Okey, kat sini kita kena ada apa untuk bina tu? Kelas. Kita kena ada 2 benda untuk bina ni. Sepadan untuk bina atas. OGIF. Yes, sepadan atas. Dan sepadan atas dan Kekerapan longgokan. cantik. Kita nak bina 2 tu lah ni. So dekat jadual ni biasa dia suruh penuhkan lah. Dia kata lengkapkan jadual soalan A. Lengkapkan sempadan atas dulu. Lepas tu lengkapkan kekerapan longgokan. Biasa jadual ni dah ada lah, kita kena lengkapkan je. Lengkap tu kena hati-hati, bagi betul Okey, sepadan atas. Macam mana nak kira ni? 21.9. Apa kita nak buat pada 21.9 ni? Jadi apa? Tambah apa je kat belakang dia? 4. Right? Nombor apa? .9 apa? Sempadan 5. atas. Cantik. Cantik lah 21.95. Kan 21.95 kan sebelum 22 ni. Dekat-dekat dengan 22. Sempadan dia. Betul tak? Boleh sepadan atas? Boleh ke? Okey, lepas 21.95 apa? Kita ambil pula 22.9 ni. Jadi apa? 95. 22.95. Lagi seterusnya 0.95 semua je kan? Senang je. Senang sangat sepadan atas ni. Cuma kalau kita banyak latihan dan selalu tengok apa yang kita pernah buat ni, kita boleh dapat lah markah penuh untuk soalan ni. Ni kita mula dengan sepadan atas. Tak betul, tak boleh. Okey, kat kelas. Okey, jap. Longgok pula. Excited ni. Kekerapan longgokan. Mula-mula berapa? 5. Ui, 5 terus. 1. Satu dulu. Lepas 1 barulah tambah si dia. Oh, Barulah 5. 5. Okey, betul. Seterusnya. 15. Betul. Seterusnya 15 tambah 18. 33. 33. Cantik. Good. 33 tambah 5. 38. 38. Cantik sangat. 38 tambah 2. 40. 40. Yes, correct. Kita dah dapat 40 orang tapak kaki punya kan. Okay. So sebelum nombor 1 ni kita kena tambah kosong kan. Betul tak? Kosong. So sebelum dia sepadan atas nak letak apa? Sebelum 21.95. 22, 23. Cantik. Pandai sangat. 20.95. Good. You are good. You are win. You are awesome. Hebat budak-budak yang boleh fokus ni, sangat bagus. Okay. So sekarang cikgu dah tunjuk OGIF yang telah dilukis lah. Okay, kat bawah ni kita layan apa? Sempadan atas. Yang atas ni layan kekerapan longgokan. Inilah OGIF kita. Okay, so dia dah plot titik 20.95 kosong. Dia guna skala 10 kan? Senang je ni skala 10. 21.95 satu kotak 1. 5 kotak 5. Sebab skala 10 lebih senang lah. 15. Satu-satu. 10 belah, 12, 13, 15. Kan senang 15. Okey, 33. Yang ni 38. Yang ni 40. Semua titik betul, dapatlah 2 markah. Kan, macam tu lah. Dan graf kita licin, dapat 1 markah lagi. Paksi kita 1 markah, 4 markah. Tambah 2 markah kat jadual, 6 markah.
Okay, macam tadi kan. Satu markah kat sini, satu markah kat sini. Satu markah kat sini, paksi. Betul semua dapat 2 markah. Licin pula graf kita tu 1 markah. Dah 6 markah untuk soalan A. Okey, soalan B pula. Berdasarkan ogive tersebut, cari persentil. Persentil ke-20. Okey, persentil ni cikgu cakap percentage. 100. Okey, tadi per 4 tau. Yang ni per 100. Kalau nak B1 ni, soalan B1. Sekejap. B1 ni, persentil ke-20 bermaksud 20 per 100. Graf tu kita boleh belah lagi kecil. Tadi kita belah 4 je. Kita nak tahu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 kan? Per 4 je. Sekarang persentil lagi detail. Graf tu boleh belah 100. Tu masuk persentil. Boleh? Bermaksud graf kita tu lebih berguna. Lebih. Sebab kita boleh kira persentil ke-20, ke-55, ke-85 daripada 100. Sekejap. Kenapa dek? Sekejap, minum air. Nak minum air? Sekejap. Adik nak apa? Kenapa? Kenapa? Abang. Abang mau apa? Adik duduk jatuh. Adik jatuh sikit lagi. Mama sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Persentil ni per 100 kan kelas? Boleh? Kalau tadi per 4, 1 per 4, 2 per 4. Yang ni boleh per 100. Kalau persentil ke-20, 20 per 100. Darab N juga. 20 per 100 darab N juga. N dia berapa? Berapa ramai budak dia? Paling ramai berapa orang? Jumlah kekerapan dia. Berapa orang? Tadi 100 orang. Kalau soalan nombor 1, ni soalan nombor 2. Kita darab dengan 40. Itu. Persentil ni macam peratus lah. Percentage. Per 100 20 per 100 kira darab 40. Apa jawapan dia? 8 tak dapat 8. Okey, 8 kita akan tengok sama juga dengan kuartil. Dia sama dengan kuartil tapi dia lebih detail. Dia bagi graf tu 100. Kalau kuartil bagi 4 je graf tu. Kita nak tahu tengah-tengah gitu je. Okey, yang ni tak nak. Kita tak nak sukuan-sukuan tu. Sukuan 1 per 4, 2 per 4. Kita nak lebih detail. 20 per 1 dapat 8 8 macam tadi juga. 8 tengok graf ni dah. Sampai graf belok baca nilai dia. Berapa nilai dia tu? Ni susah sikit nak baca. Cuba tekan. Okey. 22.95, 23.95. Jawapan dia 23 perpuluhan berapa tu? Okey. 22.95 nak pergi 23.95, berapa jarak dia? Cuba tolak. 23.95 tolak dengan 22.95, berapa? Berapa dapat? 1 kan? Betul tak jarak ni 1? Tolak jadi 1 kan? So maksudnya kalau dia ada 10 kotak, dia ada 10 kotak ni. 1, 2, 3 ni kan 10 kotak semua ni. So 1 bahagi 10. Setiap kotak mewakili berapa? 1 bahagi 10 berapa? 0.1 kan? Betul tak 0.1? 1 bahagi 10 0.1 kan? Okey, sekarang tambah 22.95 tambah 0.1 ni dapat berapa? 0.95 tambah 0.1. Nak baca graf ni susah sikit sebab perpuluhan dia lebih kecil. Berapa?
23.05. Tambah dengan 0.1 lagi. Tambah 0.1 berapa? 23.15. Seterusnya 23.25. Lepas tu 23.35. 23.45. 23.55 dan seterusnya sampai 23.95. Boleh kelas? Boleh tak? Boleh. Susah sikit tu. Okey, so maksudnya kat sini kita kata 22.95. Seterusnya 23.05. 23.05, 23.15, 23.25, 23.45. 35 kat sini. 4 kotak ke tu? Kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat. So jawapan dia berapa kelas? 23.35. Penatlah kalau kecil macam ni. Kita kena betul-betul. Oh, beza dia 1 je. 1 bahagi 10, 0.1 je setiap satu. 2.95 tambah 0.1, 23.05, 23.15, 23.25, 23.35. Sebab dia kotak keempat tu. Boleh kelas? Okay, next. Persentil ke 55 pula. Soalan seterusnya persentil ke 55. Macam nak buat? 55 per berapa? Dah penat ke semua? Cikgu nak berhenti dah ni. Last. 55 per 100. Darab dengan berapa orang? 40 orang. Persentil per 100 je. 55 per 100 darab 40. Jawapan dia adalah? 22. Okay, 22. You take this 22. 2 kotak ni. Sampai sini. Belok sampai sini baca. Dia pun macam tadi juga. Kan? Dia kat sini juga. So dia 24.35. Ni. Ni macam kotak keempat je. 24.35. Nanti awak kena pandailah baca tu. Cikgu dah bagi guide kat sini. Nanti tengok balik. Okey, yang ketiga. Persentil ke 85. Dia boleh bagi 100. Suka hati dia lah. Sampai 85. Bukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Sampai 85 persentil. Okey, 85 per? 100. Boleh bagi. Per 100. Darab berapa jumlah data dia ni? 40. Okey, guna kalkulator. Per 100 darab 40. 34. Okey. 34. Good Aina. 34 kat sini. Okey, sampai sini kita baca bawah dia. Berapa jawapan dia? 24.95 satu kotak je Kalau satu kotak kita ambil yang first ni. So 25.05. So jawapan kat sini 25.05. Okey, persentil okey? Boleh kelas persentil? Cuma susah nak baca je ni. Nak baca dia punya perpuluhan tu susah. Boleh kelas? Boleh. Okay, good. So soalan B settle, soalan C last. Berapa peratuskah murid yang mempunyai panjang tapak kaki 24.6 cm ke bawah? Okay, so sekarang dia tak tanya persentil ke 20, persentil ke 55, persentil ke 85, tak. Dia tanya yang panjang tapak kaki 24.6. 24.6 ni pasal sini, pasang sepada atas. Kaki yang berukuran 24.6 kat sini. So dia ambil kat sini 24.6 dia. Ni. Okay, 24.6 ni. Dia ambil dia pergi ke sana, baca kat sini. Dapat berapa orang kat situ? 28 kan? 28 orang kan? Tu tak 28 tu? 20, dia nak 24.6 kan? Sebelum 0.95 lah. Kita kena cari lah 24.6 tu kat mana? Kena pandai cari. Okay, sini berapa kelas? 24.6 yang kita nak cari. So
So baca kat sini dapat berapa orang? 28. 28 per berapa orang semua? Kita bukan cari percentage, kita nak cari peratus sekarang ni. Peratus murid. Kita dapat 28 orang per semua murid 40 orang. Darab dengan 100. Sekarang kita cari peratus dia. Guna kalkulator. 28 per 40 darab 100. Berapa jawapan dia? 70. Peratus. Dah settle soalan C. Boleh kelas? Boleh. Okey. So kita ulang balik apa kira-kira sebelum kita habiskan kelas. Kita ulang balik apa yang kita belajar untuk OGIF hari ni. Okey, pertama kita buat apa ni? Kita nak bina apa? OGIF. OGIF. Apa lawan apa? Garapan longgokan dengan sempadan atas. Cantik. Sampai situ je soalan untuk tajuk ni. Yang ni. Okey, untuk KK2 kita belajar apa? Cari apa? Kita nak cari apa untuk soalan B tu? KK2. Kuartil. Kuartil ada berapa? Sukuan? 4. 4 sukuan. Kuartil berapa? Kuartil 1 berapa per berapa? 1/4. Darab berapa? Darab apa? 1/4 darab N. Cantik. Kuartil 2, 2/4 dan seterusnya 3/4. Kuartil kuartil hanya 4 sahaja. Okey, yang ketiga, KK ketiga kita cari apa? Persentil. Persentil. Okey, persentil ni boleh bahagi berapa? Per berapa? 100. Per 100 darab N juga. Boleh? Boleh. Persentil dia punya tu lebih kecil. Lebih kecil-kecil. Dia bahagi 100. Bukan bahagi 4, bahagi 100. Boleh kelas? Boleh. Okey, yang lain boleh? Rakan-rakan di Google Meet. Alia boleh? Alia Natasha? Boleh. Good. Farisha? Farisha? Aina, Ali Alisha. Wahida? Wahida boleh? Okey, boleh. Alia Wahida tak ada mic kot. Okey, sampai situ sahaja kita. Sekejap stop recording.